Assalamualaikum semua. Hai sahabat-sahabat. Berjumpa lagi kita hari ini di channel O Horror Story. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang selalu hadir dan memberi support untuk channel O Horror Story. Semoga kita semua sihat dan dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Sebelum itu, yang mana belum subscribe tu, seperti biasalah, silakanlah subscribe dulu ya. Harap anda semua dapat membantu menaikkan subscriber channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsikan kisah-kisah seram untuk anda di luar sana. Baiklah, tanpa membuang masa lagi malam ini, saya ingin membawakan kepada anda sebuah kisah yang ke-15. Kisah baru ini yang mengisahkan tentang misteri RNR di Gurun Kedah. Kisah yang dikirim oleh sahabat kita melalui email, kisah benar tentang pengalaman beliau sendiri. Jom saya ceritakan. Aku masih ingat lagi pada malam tu. Aku baru balik dari kerja luar daerah, memandu seorang diri melalui Lebuhraya Plus arah utara. Jam waktu tu hampir pukul 1:30 pagi dan jalan sangat sunyi. Lampu jalan pula banyak yang malap. Sampai sahaja di kawasan RNR Gurun, aku terasa perlu singgah sekejap, nak regangkan badan, buang air dan beli minuman. Tempat tu biasa aku lalu, tapi malam tu suasananya lain macam. Parking hampir kosong, hanya ada beberapa kereta yang jaraknya jauh antara satu sama lain. Angin malam pula terasa sejuk mencucuk, macam ada sesuatu yang sedang memerhati. Saat aku keluar dari kereta, aku perasan ada satu bau bunga melo yang sangat kuat. Padahal kawasan tu tak ada pokok bunga pun. Bau dia wangi, tapi seram. Bulu roma naik tiba-tiba. Aku jalan menuju ke tandas, tapi dalam perjalanan aku nampak sesuatu dari hujung mata. Seolah-olah ada bayang seorang perempuan berdiri dekat laluan berumput dekat hujung bangunan. Bila aku toleh betul-betul, bayang tu hilang. Masa tu hati dah rasa tak sedap. Lepas keluar dari tandas, aku berjalan ke kios minuman. Tapi masa tengah tekan-tekan mesin, aku terdengar bunyi kain bergesel perlahan, macam orang berjalan dengan kain labuh. Aku menoleh ke kiri, dan di situlah aku nampak dia. Seorang perempuan Melayu, rambut panjang, kulit pucat, pakai kebaya merah pekat, berdiri di bawah sinaran lampu kuning yang gelap. Mukanya tunduk, rambut menutupi hampir separuh wajah. Dia tak bergerak, tak bernafas pun. Aku terpaku, tak tahu nak buat apa. Tapi tiba-tiba dia angkat muka perlahan-lahan, dan aku perasan sesuatu. Matanya tak hitam, tapi merah gelap macam darah pekat. Jantung aku berdegup laju. Aku tak sempat nak kata apa-apa. Perempuan tu senyum nipis, senyum yang tajam macam bukan manusia. Tanpa angin, tanpa bunyi, dia tiba-tiba hilang dari tempat dia berdiri. Aku tersentak, melompat ketakutan. Minuman aku pun tertumpah. Aku terus jalan laju ke arah kereta. Tapi masa aku nak buka pintu, aku dengar suara perlahan di belakang aku. "Tolong, jangan tinggal saya." Aku terusing, tapi tak ada sesiapa. Aku masuk kereta dan terus hidupkan enjin. Tapi tangan aku terketar. Aku cuba tenangkan diri, baca apa-apa yang aku ingat. Dalam keadaan panik, aku nampak seorang pakcik pekerja RNR sedang menyapu lantai tak jauh dari kereta. Aku turun semula dan cepat-cepat tanya,
Pakcik, sini ada orang ke? Ada perempuan pakai kebaya merah. Pakcik tu berhenti menyapu. Mukanya berubah pucat. Dia pandang aku lama sebelum jawab perlahan. Kamu nampakkah? Astaghfirullah. Ramai dah nampak, tapi jarang dia tunjuk muka. Aku kecut perut. Pakcik tu sambung cerita. Katanya bertahun dulu ada seorang wanita yang mati dibunuh dekat kawasan tu. Katanya dia diperlakukan dengan kejam oleh seseorang yang dia kenal. Tubuhnya dicampak di kawasan semak berhampiran tempat letak kereta R&R. Sejak tu, ramai pemandu yang singgah waktu lewat malam mengadu nampak wanita berkebaya merah berjalan perlahan atau berdiri jauh memerhati. Ada yang kata dia minta tolong, ada yang kata dia menumpang kereta, dan ada yang kata dia marah kalau orang abaikan dia. Pakcik tu sempat pesan satu perkara yang buat aku menggigil. Kalau kamu dah nampak mata merah dia, jangan pandang belakang masa memandu. Dia suka ikut. Aku ucap terima kasih dan cepat-cepat masuk kereta. Masa aku nak keluar dari R&R, tangan masih menggigil. Lampu-lampu bangunan makin jauh. Tapi tengah aku memandu, pandangan sisi aku tangkap sesuatu di cermin belakang. Ada bayang merah. Aku cuba abaikan. Aku ingat pesan pakcik tadi, jangan pandang belakang. Tapi naluri manusia, aku tak tahan. Aku terpaksa tengok juga. Aku pandang cermin tengah perlahan. Dan serentak itu, dada aku seolah-olah terhenti. Dia duduk di kerusi belakang aku. Kebaya merah, rambut kusut, mata merah menyala. Dan kali ini dia tak senyum. Dia berbisik, "Kenapa tinggalkan saya?" Aku menjerit dan hampir terbabas ke bahu jalan. Jantung macam nak pecah. Aku terus baca apa yang mampu sambil memandu lurus tanpa berhenti. Dalam beberapa minit yang terasa macam 1 jam, tiba-tiba aku rasa bahagian belakang kereta kosong. Aku pandang cermin sekali lagi. Dia dah hilang. Tapi bau bunga melur masih kuat. Sejak malam tu, aku sumpah tak singgah R&R lewat malam kecuali betul-betul terdesak. Ramai orang mungkin anggap cerita begini hanyalah imajinasi pemandu yang penat. Tapi aku tahu apa yang aku nampak, dan aku tahu itu bukan mimpi. R&R di Gurun Kedah memang tempat ramai orang singgah, tapi juga tempat banyak cerita pelik yang berlaku. Ada pemandu lori yang nampak bayang perempuan berdiri di tangki air lama. Ada yang nampak dia menumpang di bangku batu sambil tunduk. Ada juga yang dengar suara perempuan minta tolong dari kawasan gelap belakang tandas. Tak kisahlah kita percaya atau tidak. Tapi bila perjalanan jauh dan malam semakin sunyi, ingatlah, ada benda yang kita nampak, ada benda yang kita tak nampak, dan ada benda yang memang tak mahu kita tinggalkan dia sendirian. Jadi kalau anda singgah R&R Gurun lewat tengah malam, hati-hatilah. Bau bunga melur kadang-kadang bukan sekadar wangi. Kadang-kadang ia petanda bahawa The Red Kebaya ada dekat dengan anda. Demikianlah kisah gangguan misteri di R&R Gurun Kedah, The Red Kebaya, cerita seram Malaysia Urban Legend. Kita akan menjumpa lagi di lain hari dengan kisah yang lain pula. Apa-apa pun, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya anda semua tidak akan ketinggalan untuk kisah-kisah baru yang saya akan update nanti. Terima kasih kerana menonton Oh Horror Story. Jumpa lagi jika anda masih berani. Assalamualaikum.